Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Aminuddin dan juga rakan sekelas saya. Nama saya Muhammad Firdaus, mewakili kumpulan 3 untuk pembentangan kali ini. Jadi, kumpulan kami telah diberi tugasan iaitu bagaimana hendak mencapai kehidupan sejahtera melalui etika berdasarkan pendekatan sains, agama dan falsafah. Di sini tertera nama-nama ahli kumpulan kami. Seterusnya dalam bab pengenalan. Dalam mendebani arus pembangunan zaman, kehidupan sejahtera rakyat merupakan objektif utama yang perlu dicapai. Memang benarlah seperti dikatakan itu kerana kehidupan sejahtera mampu memberi impak atau kesan yang baik kepada pertumbuhan negara. Setiap individu mestilah mempunyai kesedaran serta pemahaman yang baik dalam peranan etika. Hal ini boleh dikategorikan pada 3 aspek iaitu dari segi sains, agama dan falsafah bagi membolehkan objektif ini berhasil. Oleh itu, penerapan etika dalam diri masyarakat perlu diambil berat oleh semua pihak berkuasa. Seterusnya merujuk pada pendekatan yang pertama iaitu pendekatan sains. Jadi, apakah yang dimasukkan etika melalui pendekatan sains? Etika sains ialah etika yang diamalkan apabila melakukan aktiviti sains. Antara contoh etika sains ialah nilai kemanusiaan, rasional, mencintai alam sekitar, menghormati hak-hak makhluk dan juga berbelas kasihan. Terdapat 5 peranan sains dalam melahirkan kehidupan sejahtera. Yang pertama adalah memastikan penggunaan sains dan teknologi dengan berhemah. Hal ini dapat mengelakkan seseorang itu tidak menyalahgunakan sains dan teknologi sehingga memudaratkan makhluk dan alam sekitar. Tindakan penyalahgunaan sains dan teknologi mampu mengancam nyawa manusia. Seterusnya, peranan kedua adalah mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan. Etika sains bertujuan untuk melindungi hak manusia dengan menjadikan seseorang lebih berfikiran waras dan tidak mencipta sesuatu hanya mengikut nafsunya berbanding akal. Seterusnya, melahirkan seseorang yang menghargai alam sekitar. Pemahaman terhadap etika sains dapat melahirkan seseorang yang berusaha memelihara alam sekitar daripada terus merosak ataupun pupus. Selain itu, menentukan dasar dalam aktiviti sains. Hal ini menjadikan seseorang beretika itu berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak dan mengelakkan tindakannya yang mementingkan diri, memudaratkan makhluk dan alam sekitar. Etika sains juga mampu membataskan segala tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Akhir sekali, bagi pendekatan sains adalah memastikan pembangunan sains selaras dengan ajaran agama. Etika sains adalah penting untuk dijadikan sebagai garis ukur antara sains dan agama. Perkara ini boleh dilihat dalam konteks agama Islam di mana penciptaan sesuatu teknologi hendaklah tidak memudaratkan makhluk dan alam sekitarnya. Saintis juga dianggap sebagai khalifah Allah bertujuan untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan hidup. Seterusnya merujuk pada pendekatan yang kedua iaitu pendekatan agama. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan agama? Dalam kata yang mudah, bermaksud etika yang diamalkan apabila melakukan aktiviti agama. Antara contoh etika agama ialah yang pertama, menjadi panduan hidup, yang kedua, akhlak tingkah laku, yang ketiga, adab dalam perbuatan dan yang keempat, menjadi teras pemikiran. Jadi, apakah peranan agama dalam melahirkan kehidupan yang sejahtera? Terdapat 5 peranan yang boleh lihat di sini. Pertama adalah tidak menyebarkan ajaran agama yang salah. Etika agama memainkan peranan yang penting kepada setiap penganut yang menyebarkan ajaran agama kepada generasi akan datang. Jikalau tiada etika agama, maka sudah pastinya penganut akan mengajar ajaran sesat dan seterusnya menimbulkan konflik antara kaum. Hal ini menyebabkan masyarakat sukar untuk mempunyai kesejahteraan dalam kehidupan. Peranan yang kedua adalah melahirkan masyarakat yang saling menghormati. Etika agama memupuk sifat menghormati di antara kalangan masyarakat tanpa mengira agama, kaum dan budaya. Hal ini dapat memastikan kestabilan hubungan etnik, perpaduan yang kukuh dan sudah semestinya membentuk kehidupan yang sejahtera. Peranan yang ketiga adalah membentuk pemikiran insan yang bermoral dan beretika. Dalam konteks Islam, Al-Quran dijadikan sebagai panduan dalam hidup. Isi kandungan Al-Quran banyak menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Al-Quran merupakan bimbingan atau hidayah yang datang dari Allah SWT. Peranan yang keempat adalah melahirkan seseorang yang mempunyai khasiat yang baik. Etika agama mampu memupuk pelbagai nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, amanah, bersopan santun dan sebagainya.
Dengan ini, seseorang itu akan mempunyai sosial yang baik dan juga mengelakkan dirinya daripada menyentuh isu-isu sensitif yang boleh mendatangkan perselisihan antara kaum. Peranan yang terakhir iaitu peranan kelima adalah melahirkan individu yang rasional. Nilai rasional menjadikan seseorang itu dapat menentukan perkara yang baik atau buruk serta bersifat lebih terbuka untuk menerima pandangan orang lain. Seterusnya dalam pendekatan terakhir iaitu pendekatan falsafah. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan falsafah itu? Dalam kata mudah, etika yang diamalkan apabila melakukan aktiviti falsafah. Dalam definisi yang lain, etika dalam falsafah merupakan ilmu yang membincangkan tentang perlakuan atau pendapat baik dan buruk bagi tindakan manusia. Antara contoh etika falsafah yang boleh dilihat di sini adalah berfikiran kreatif dan inovatif, kebenaran, kefahaman, dan beretika. Jadi, apakah peranannya dalam melahirkan kehidupan sejahtera? Terdapat 5 peranan iaitu peranan yang pertama adalah memupuk nilai-nilai yang mulia. Seseorang yang beretika akan bertindak jujur dan berbelas kasihan dan setia terhadap sesuatu perkara. Dengan adanya etika falsafah, seorang itu akan sentiasa berbuat baik dan lebih mementingkan kebaikan dan kebajikan masyarakat demi mengekalkan kesejahteraan hidup. Peranan yang kedua adalah melahirkan keluarga beretika. Dengan etika falsafah, setiap anggota keluarga akan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Hal ini bukan sahaja dapat mewujudkan keakraban yang utuh dalam hubungan kekeluargaan, malah dapat membentuk kehidupan yang sejahtera. Peranan yang ketiga adalah membina hubungan yang harmoni antara satu sama lain. Masyarakat yang beretika dalam falsafah akan saling menghormati, menyayangi dan membantu sama sendiri tanpa mengira perbezaan kaum, budaya dan bangsa. Sebagai contohnya dalam situasi COVID-19 ini, masyarakat yang beretika akan berganding bahu dalam usaha untuk menyekap penularan daripada terus merebak serta membuat keputusan yang betul demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Peranan yang keempat adalah melahirkan golongan yang berintelek. Etika dalam falsafah pendidikan dapat melahirkan golongan intelek dalam pelbagai bidang. Dengan adanya etika falsafah, golongan ini akan berusaha menjaga kebajikan masyarakat. Sebelum berbuat keputusan, golongan ini akan menganalisis terlebih dahulu dan memastikan setiap langkah yang diambil tidak memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Peranan yang terakhir iaitu peranan kelima adalah memajukan negara. Kerajaan yang beretika akan sentiasa prihatin terhadap masalah rakyat dan seterusnya mencari jalan penyelesaiannya. Dengan ini dapat mengurangkan jurang kemiskinan negara dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Sebelum saya mengakhiri perbentangan ini, saya ingin menunjukkan poster yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Macam lawa kan kurang poster kami. Jadi di dalam poster ini terdapat isi-isi penting bagi setiap tingkatan. Tema yang kami pilih adalah kesejahteraan rakyat. Gambar latar belakang memaparkan seorang budak menunggang basikal sambil mengibarkan bendera Malaysia. Di situ sudah menjelaskan bahawa pentingnya keamanan negara. Jadi, bagaimana objektif itu hendak dicapai? Sudah semestinya bermula dengan etika. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Dr. Amiruddin dan rakan-rakan saya kerana sudi mendengar pembentangan saya ini.